Kemudian satu perkara yang paling penting kita kena sedar, perjuangan Islam ni satu perjuangan yang Tuhan jadikan payah. Tuhan jadikan payah, Tuhan tak jadikan mudah. Sengaja Tuhan buat begitu. Oleh kerana itulah payah nak menang. Kadang-kadang dipukul, menerima ujian yang bermacam-macam. Bila timbul persoalan ini, orang tanya, kalau Islam ni betul, mengapa dipukul, dibelasah, kemudian menurun, kalah pilihan raya? Tapi perjuangan tak kalah, pilihan raya je kalah, perjuangan tak kalah. Di Uhud, Nabi kita sendiri berlumuran dengan darah, giginya patah. Padahal Allah Maha berkuasa untuk mengebalkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya 70 orang gugur. Sayyidina Hamzah juga gugur. Ada yang ditawan oleh musuh dalam peperangan Hunain, mereka dikepung oleh musuh. Ada yang lari bertempiaran, segelintir saja tetap. Mengapa jadi macam tu? Tidakkah perjuangan Islam ni perjuangan Allah Ta'ala? Tidakkah Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, bila dia menghendaki sesuatu, dia berfirman jadi tu jadi, sekelip mata. Bila Tuhan nak sesuatu itu dicipta, Tuhan berfirman kun, jadi dalam sekelip mata. Mengapa Tuhan izinkan orang yang berjuang untuk menegakkan hak dipenjara, dizalimi, diunyanya, dibunuh, dibuang negeri, dia ISA, macam-macam? Mengapa Tuhan izin hal-hal yang seperti ini? Soalan ini bukan saja soalan orang sekarang, bahkan soalan mereka yang hidup di kalangan generasi awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Al-Imran, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawma taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu. Manakala kamu ditimpa oleh musibat dibelasah di dalam peperangan Uhud, Nabi luka patah gigi, kita tak luka, kalah pilihan raya je, rasalah lemah, segar nak keluar, itu saja. Ini berlamuran dengan darah, patah gigi. Bila ditimpa musibat, padahal mereka pernah diberi sedikit kemenangan sebelum itu. Mereka menengkat dalam masa perang Badar dengan jumlah yang sedikit, boleh menang, Tuhan beri. Masa lemah, masa dalam keadaan lemah, boleh mencapai kejayaan. Bila dalam keadaan yang lebih kuat, tiba-tiba gagal membendung kemarahan musuh. Macam mana boleh jadi begitu? Qultum anna hadha, kamu bertanya mengapa jadi begini. Qul huwa min indi anfusikum, Tuhan berfirman kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, min indi anfusikum, dari diri kamu sendiri. Yang pertama, kamu kena cek diri kamu sendiri, di mana kelemahan kamu sendiri. Punca kelemahan kamu mesti ada, maka berlakunya hal itu. Memanglah musuh tu kerja dia menipu, memang kerja dia. Kalau tak menipu, dia tak ada musuh lah, dia sama dengan kita. Memang begitulah. Dia menipu, dia jahat, dia macam itulah. Kalau tak jahat, tak jadi UMNO. Kalau tak jahat, kalau tak ada rasuah, tak ada politik wang, tak ada macam-macam, tak jadi UMNO. Kalau dia mahu Islam sungguh-sungguh, dia sokong kita. Dia jadi itu. Memang itu memang kerja dia. Bila berlaku hal yang seperti ini, pasal dia tipu, pasal dia macam-macam, dia guna, itu memang hal dia. Tapi Tuhan kata, kamu kena cek diri kamu sendiri. Banyak mana kamu bagi dirimu pada perjuangan? Banyak mana kamu bagi semangat, tenaga fikiran? Banyak mana ikhlas kamu? Banyak mana kejujuran kamu? Kamu kena kaji. Apa taktik kamu? Apa strategi kamu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala boleh bagi menang dalam sekelip mata, walaupun musuh yang berlipat kali ganda lebih kuat daripada kamu, Tuhan boleh bagi menang. Tapi mesti kamu sempurnakan diri kamu dulu. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu. Apa yang menimpa kamu pada hari Uhud itu dengan izin Allah.
Apa yang berlaku Nabi Muhammad patah gigi, luka berlumuran dengan darah, itu dengan izin Allah. Tuhan nak buat begitu. Waliya'lamal mu'minin, supaya Allah memaklumkan dalam ilmunya dengan nyata orang yang benar-benar beriman. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah menyatakan dalam ilmunya dengan nyata orang yang munafik. Tuhan nak tapih, Tuhan buat begitu, Tuhan nak tapih. Dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawulaha bainan nas. Surah Al-Imran. Semua ayat ni surah Al-Imran. Saudara balik buka terjemahan surah Al-Imran, jumpa dengan ayat-ayat macam ni. Tuhan kata, telah berlalu umat-umat yang dulu daripada kamu. Jangan sedih, baca sejarah. Jalanlah di atas muka bumi. Lihat akibat yang menimpa orang-orang yang membohongi ajaran Allah. Kaum yang lebih hebat, kaum Ad, rumah bangunan mereka bertiangkan balok yang dipahat daripada batu, bukan balok kayu, balok batu, diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Kaum Fir'aun, dia punya piramid macam bukit, batu-batu yang disusun, satu-satu batu dia sebesar lori. Hebat dia punya kubur, dibinasakan oleh Tuhan. Kaum Samud, mereka mendirikan bangunan dengan bukit yang dipahat, bukan dengan habuk, serbuk, simen, besi yang kecil yang ditantum. Ini bukit yang dipahat, dijadikan bangunan. Mereka dihancurkan oleh Allah. Lihat mereka semua. Wala tahinu. Ini adalah kenyataan daripada Allah dan pengajaran kepada orang yang beriman. Jangan kamu berasa hina, jangan kamu berasa sedih. Kamu adalah paling tinggi jika kamu adalah orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, musuh juga luka. Sekarang ni kalau kamu letih, lawan juga letih. Kita jaga malam, dia jaga malam. Kita letih bekerja, dia letih bekerja. Tapi di sana ada kelebihan kita, iaitulah wa antumul a'laun. Kamu adalah paling tinggi kerana kamu tegak dengan Islam. Tegak dengan Islam, tegak dengan ajaran Allah. Ini kebanggaan kita yang kita letak. Jangan kita lupa ini semua. Bila kita tegak di atas, jangan bimbang ada jaminan daripada Tuhan. Mesti tegak dengan Islam semua dengan ikhlas. Itulah hari yang silih berganti. Tuhan kata Tuhan jadikan hari silih berganti. Dalam kehidupan manusia ada pasang surut, macam laut ada pasang surut. Mengapa Tuhan jadikan laut pasang surut, sungai pasang surut? Tuhan jadikan kemarau, kemudian banjir, kemarau, banjir, pasang surut. Mengapa Tuhan buat begitu? Tujuannya Tuhan nak bersihkan laut, nak bersihkan sungai, nak bersihkan bumi. Maka dijadikan begitu. Bila air pasang, kita melihat semua timbul. Bila air pasang, timbul ikan, timbul buaya, timbul jerung, timbul balok pun timbul bila air pasang. Kemudian Tuhan surutkan, surut. Masa air pasang tu kepala tahi pun timbul semua. Yang baik, yang buruk habis timbul semua. Kemudian Tuhan surut. Bila surut, ada yang dihancurkan, ada yang masih ada lagi. Tuhan pasangkan balik, pasang balik, surut balik, pasang balik, surut balik, sehingga pasir bersih, tanah bersih. Tuhan mahu supaya kemenangan Islam satu kemenangan yang bersih, maka Tuhan buat begitu. Ini adalah perjalanan Tuhan sejak zaman dulu, bukan sekarang. Zaman dulu dah berlaku. Hanya mereka yang boleh sabar, yang boleh meneguhkan perjuangan ini. Kita mesti faham, bila sebut perjuangan Islam, kita akan menghadapi macam-macam ujian. Dan kita kena yakin kemenangan Islam dijanjikan oleh Allah. Kita diajar tidak ada kerajaan yang kekal di atas dunia. Acap kali saya sebut dalam ceramah saya di sini, yang kekal Allah Ta'ala saja. Kerajaan Nabi Sulaiman tak kekal, kerajaan Nabi Daud tak kekal, kerajaan Nabi Muhammad pun tak kekal. Nabi wafat, disambung oleh para sahabat. Nabi tak kekal. Kerajaan Nabi Sulaiman tak kekal. Tak kalah kerajaan UMNO satu je kekal dalam dunia ni.
Tu tak betul, fikiran tak betul. Parti Kongres di India, parti apa saja, Soeharto di Indonesia, Marcos, apa lagi komunis yang jadi kuasa besar dunia, Hitler di Jerman, bukan main hebat dia punya kekuasaan, ada ajal dia. Amerika ada ajal dia, semua ada ajal. Tiba-tiba dalam kepala kita UMNO ni sampai kiamat. Ini tak betul. Ini tak betul. Kita mesti betulkan sikap dan pendirian kita. Yang penting kita mesti istiqamah. Istiqamah dengan makna tetap di atas jalan yang betul. Dan kita mesti mengikut perancangan yang betul dan meneruskan perjalanan perjuangan. Sama ada kita mati, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bersama dengan perjuangan ini, ataupun kita sempat melihat kemenangan itu. Masalah melihat kemenangan di atas dunia itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang penting ialah kita mengakhiri hayat dengan perjuangan Islam ini. Marilah sama-sama kita mendukung perjuangan yang mulia bersama dengan Islam. Kita rebah bangun dengan Islam, tenggelam timbul dengan Islam, hidup mati dengan Islam. InsyaAllah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat.